طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع طلع النور المبين. العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi. Untuk kali ini kita bagi kajian dan bacaan kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa. Kita sampai pada bab ataupun fasal faslun fi nazafatihi sallallahu alaihi wasallam wa tibi rihihi wa araqihi wa damihi. Pada muka yang ke-105 cetakan Asy-Syifa, cetakan Dubai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi fid darain amin. Qala faslun fi nadhafatihi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam wa tibi rihihi wa araqihi wa damihi. Ini fasal pada menyatakan bersihnya Nabi, wanginya baunya, serta araqihi, wanginya peluh Nabi dan darah Nabi. Wa amma nazafatu jismihi wa tibu rihihi wa araqihi, adapun bersihnya jasad Nabi, wanginya bau Nabi serta peluh Nabi, wa nazahatuhu anil aqdar, dan suci Nabi dari kotoran, wa auratil jasad, daripada kejian kotoran badan. Fakana qad khassahu Allah fi dhalika bi khasa'isa lam tujad fi ghairihi. Allah Ta'ala beri khususiyah tersebut kepada Nabi, khususiyah yang tidak ada pada orang lain. Thumma tammamaha bi nazafati syar'i. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyempurnakan lagi dengan kesucian syarak, wa khisalil fitratil al-ashr, dan khisal, ciri-ciri kebersihan fitrah, khisal fitrah al-ashar, fitrah yang 10. Apa dia khisal fitrah yang 10 tu? Yang sebut ialah antaranya ialah khisal fitrah ini ya, kita mengandam ataupun kita memotong misai. Kita i'fa al-lihyah, menyimpan janggut, siwak, istinsyak,
al-ma, masuk air ke dalam hidung, memotong kuku, membasuh kawasan-kawasan sendi-sendi, wa natful ibti, dan buang bulu ketiak, halqu anah, mencukur bulu ari-ari, wa intiqas al-ma, apa lagi, apa nama ni, dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, makna berjimat dalam menggunakan air. Seterusnya yang ke-10 ialah intiqas ma', makna menggunakan istinja menggunakan air. Kemudian yang 10 ialah madmadah, berkomor. Itu antara yang disebut dalam oleh ulama dihimpunkan daripada hadis-hadis yang diriwayatkan berkaitan khisal al-fitrah. Wa qala buniyad dinu ala nazafah. Disebut dalam hadis bahawa agama itu dibina di atas kesucian, atas kebersihan. Haddathana Sufyan ibnu al-Asi wa ghairu wahidin qalu haddathana Ahmad ibn Umar haddathana Abu al-Walid ar-Razi haddathana Abu Ahmad al-Juludi haddathana Ibn Sufyan haddathana Muslim qala haddathana Kutaybah حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس قال ما شممت عنبرا قط ولا مسكا ولا شيئا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Kata beliau, aku tidak pernah bau satu ambar. Ambar ni jenis wangian, amber. Kita biasa sebut amber lah. Ambar dan juga misk kasturi dan sesuatu yang lebih elok wangiannya daripada bau Rasulullah SAW. Tak pernah aku bau seindah dan sesedap bau Nabi. Wa an Jabir bin Samurah annahu sallallahu alaihi wasallam masaha qaddahu qala fawajadtu liyadihi bardan wa rihan ka'annama akhrajaha min junatil attar. Kata Jabir bin Samurah, Rasulullah pernah sapu pada pipi aku ni, khaddihi. Lalu aku dapati tangan itu sejuk tangan Nabi. Bau tangan Nabi, wangi tangan Nabi. Seakan-akan baginda mengeluarkan tangan daripada bekas minyak atar. Bekas orang buat minyak atar. Qala ghairuhu massaha bitibin lam yamassaha. Rasulullah SAW massaha bitibin au lam yamassaha. Nabi SAW sentuhnya dengan tib, dengan wangian, au lam yamassaha, ataupun Nabi tak sentuh wangian pun, fayusafihul musafaha fayadhillu yawmahu yajidu rihaha. Baginda bersalam dengan orang yang bersalaman tu, maka orang itu akan dapati pada hari itu bauan daripada kesan sentuhan salaman Nabi sepanjang hari. Fayadhillu yawmaha yajidu rihaha wa yada'u yadahu ala ra'si sabi. Nabi SAW letak tangan di atas kepala budak-budak. Biasa budak-budak mari Nabi sapu kepala. Fayu'rafu min bainis sibyan birihihi. Maka budak yang disapu kepala itu orang boleh kenal daripada kanak-kanak yang lain, budak itu pernah disentuh oleh Nabi. Maknanya bau Nabi ni kekal dan lekat. Sehingga orang boleh kenal ni budak ni pernah disentuh Nabi ni. Ni bau dia wangi ni. Wa nama Rasulullah SAW fi dari Anasin ala nithin fa'ariqa. Nabi SAW satu hari tidur di rumah Anas. Lalu Nabi berpeluh. Ala nithin, di atas hamparan, lalu berpeluh. Faja'at umuhu, maka datang mak dia, Ummu Sulaim, mak pada Anas, biqaruratin, dengan satu bekas, fatajma'u fiha araqahu. Satu bekas ni dibuat datang, kemudian dihimpunkan peluh Nabi. Kerana hamparan tu daripada dia meresap peluh Nabi tu, dia ambil, diperah, disimpan peluh Nabi dalam bekas itu. Fasa'alaha Rasulullah SAW an dhalik. Maka Rasulullah tanya tentang perbuatan tu. Faqalat naj'aluhu fi tibina. Kami letak dalam
minyak wangi kami ni, kami guna peluh kamu ni, kami jadikan letak pada minyak wangi kami. Wa huwa min atyabit tib, dan itulah daripada sewangi-wangi wangian. Wa dzakara al-Bukhari fi tarikhihil kabir, Imam Bukhari sebut dalam kitab tarikh kabirnya, an Jabirin lam yakunin nabiy sallallahu alaihi wasallam yamurru fi tariqin yatba'uhu ahadun illa urifa annahu salakahu min tibihi. Tidak adalah Nabi lalu pada satu jalan yang mana orang ikut kecuali dia tahu bahawa jalan itu pernah dilalui Nabi dari kerana bauan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa dzakara Ishaq bin Rahuyah anna tilka kanat raihatahu bila tibin. Anna tilka kanat raihatahu bila tibin sallallahu alaihi wasallam. Ishaq bin Rahuyah sebut bahawa itu ialah bau Nabi, yang mana bau Nabi bukan dengan sebab pakai wangian. Ia memang Nabi juga, antara sifat dan juga kegemaran Nabi pakai wangian, tapi ada bau asal yang mana bau tubuh Nabi yang bukan kerana sebab wangian. Wa rawal al-Muzani wa an Jabirin ardafani Nabi sallallahu alaihi wasallam khalfah. Jabir menceritakan bahawa Rasulullah membonceng dia belakang. Rasulullah membonceng Jabir belakang dia. Dia naik tunggangan, dia letak Jabir belakang dia. Faltaqamtu khataman nubuwah. Lalu aku pun kita bukan gigi, aku letak mulutku pada khataman nubuwah, iaitu likat Nabi ni ada khatam nubuwah, sebesar telur burung merpati, ada khatam nubuwah di belakang antara dua belikat Nabi ni. Jadi Jabir letak mulut dia pada khatam nubuwah itu, fakana yashujju alayya miska, maka aku dapat bau daripadanya, bau kasturi, jadi wangi bau Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad haka ba'dul al-mu'tanina bi akhbarihi, dan menghikayatkan oleh sebahagian ulama yang mengambil berat tentang cerita Nabi wa syama'ilihi, dan sifat Nabi ni, annahu kana idza arada an yataghawwata, bahawa Nabi SAW apabila baginda ingin membuang air besar, insyaqqatil ardu, tanah itu, bumi itu akan terbelah, fabtala'at ghaitahu wa baulahu, dan dia akan telan buangan Nabi itu, dan air kencing Nabi akan ditelan. Wafahat lidzalika raihatun thayyibatun sallallahu alaihi wasallam, maka berbaulah daripada itu bau-bauan yang wangi, semerbak daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa asnada Muhammad bin Sa'ad. Jadi kalau di sini, kalau kita lihat kepada tahqiq kitab, para ulama yang mentahqiq kitab ini meletaklah hukum hadis dari segi sanad hadis berkaitan dengan cerita-cerita ini, dan kita dapati ada sebahagiannya hadis yang dhaif. Jadi di sini kita lihat para ulama berta'amul dengan hadis dhaif ni bukan sebagaimana yang kita dengar ataupun kita lihat orang sekarang berta'amul. Mereka hentam secara umum bahawa hadis ni dhaif. Kenapa nak beramal dengan dhaif? Hadis-hadis yang sahih banyak lagi. Jadi dengan sebegitu mudah menolak hadis dhaif. Padahal para ulama mengambil iktibar yang banyak pada masalah dengan hadis dhaif ini. Dengan hadis dhaif, iktibar yang banyak. Dia tidak lihat pada hadis yang satu tersebut. Bahkan ada iktibar lain dari segi hukumnya, mungkin dia dikuatkan oleh kaedah. Mungkin ada di sana hadis-hadis lain, syawahid dan mutaba'at. Mungkin ada di sana makna yang sahih, yang mana bertepatan dengan isi kandungan hadis tersebut, yang sesuai dengan qawaidus syar'iyyah. Maka iktibar kepada hadis tersebut bukan dilihat daripada sanadnya sahaja. Sanad hadis ini menjadi dhaif kerana ada rawi begian. Jadi ulama tidak membuat sebegitu. Sebab itu kita lihat riwayat-riwayat sebegini diriwayatkan oleh para ulama. Apatah lagi sebagaimana kita maklum dalam ulum hadis, dalam bab fadail, dalam bab perkara-perkara yang tidak melibatkan hukum halal haram, perkara yang tidak melibatkan akidah, maka para ulama yatawassa'un, mereka berluaskan dalam perbicaraan hadis dhaif ini
berdasarkan kaedah-kaedah. Sebab itu kita lihat para ulama, kita tidak peliklah dalam kitab mereka ada mereka selitkan hadis-hadis. Bahkan dalam sebahagian mazhab pun, contohnya mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, mendahulukan hadis dhaif daripada pandangan ijtihad. Kerana apa hadis itu walaupun dhaif, dia tetap dikira sebagai hadis. Ada kebarangkalian zanniyah yang kuat bahawa itu keluar sama ada daripada Nabi atau sahabat, yang mana tentulah sahabat ini kalau berkaitan dengan hukum, tentu mereka tidak akan mengeluarkan ijtihad kecuali ada sandarannya daripada perbuatan Nabi SAW. Jadi iktibar yang banyak. Jadi benda ini yang menjadi masalahnya sekarang apabila pengajian ataupun hadis itu menjadi jumud kepada satu penelitian sahaja. Dan ini bukan yang dilakukan oleh para ulama kita salafus salih dan para ulama mujtahidin, kita tidak melihat sebegitu. Sebab itu antaranya pernah kita tanya kepada Syekh Awad Mangkush, bila datang Malaysia itu, saya ingat saya di kuis, pernah nak tanya soalan selepas daripada muhadarah tu, berkaitan dengan hadis-hadis yang mana dhaif ni, berkaitan syama'il Nabi SAW. Macam mana ulama boleh letak? Dia kata walaupun sanad hadis tersebut dhaif, tapi kena lihat jika dia itu menceritakan sesuatu yang mentarjihkan pada pihak khasais dan syama'il Nabi, pihak khasais makna ada ciri-ciri khususiyah dan kelebihan Rasulullah SAW, ulama akan terima juga. Ulama akan terima. Kerana diberatkan belah khususiyah Nabi SAW, keistimewaan Nabi yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini, maka walaupun datang dengan jalan yang ada sanadnya itu mempunyai kelemahan, tapi ulama memberatkan dan menerimanya apabila dia bertepatan dan sesuai dengan ciri-ciri khususiyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita sambung. وأسند محمد بن سعد كاتب الواقدي في هذا خبرا عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إنك تأتي الخلاء. Aisyah berkata kepada Nabi, hai Rasulullah, engkau datang ke tempat tandas, tempat khala' ni tempat buang air. Pada zaman dahulu dia tidak adalah tempat khusus binaan, jadi orang pergi ke kawasan yang tersembunyi sikit atau berasingan sikit, jauh sikit, maka di situ dibuang dibuang najis dan juga buang air di situlah. Jadi kamu pergi ke khala' ini, fala yura minka syai'un, tapi tidak didapati kesan peninggalan yang kamu tinggal tu, minal adha, daripada kotoran. Faqala, maka kata Nabi, ya Aisyatu, awama alimti annal arda tabtala'u ma yakhruju minal anbiya. Tidakkah kamu tahu bahawa tanah itu menelan najis dan kotoran yang keluar daripada para nabi? Fala yura minhu syai'un, maka tidak dilihat daripadanya sesuatu. Kata Qadhi Iyad, wa hadzal khabar wa illam yakun mashhuran. Tengok ni. Ini kata Qadhi Iyad. Khabar sebegini walaupun tidak masyhur, mengisyaratkan kepada apa? Kepada lemah dan juga ada masalah pada sanad lah ni. Faqad qala qaumun min ahli ilmi, tapi telah berkata sebahagian kumpulan ramai daripada ulama, bi taharatil hadatsaini minhu sallallahu alaihi wasallam, tentang sucinya hadatsain, dua hadas yang keluar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa qawlu ba'dhi ashabi Syafi'i, dan itu pandangan sebahagian daripada ulama Syafi'iyah. Hakahu al-Imam Abu Nasr ibn Sabbagh fi Syamilihi, menghikayatkan oleh Nasr ibn Sabbagh dalam kitab Syamilnya, fi Syamilihi. Wa qad hakal qawlain عن العلماء في ذلك أبو بكر بن السابق المالكي في كتابه البديع في فروع المالكية وتخريج ما لم يقع لهم منها على مذهبهم من تفاريع الشافعية. Ini kitab dalam ni disebut, dihikayatkan daripada oleh Abu Bakar bin Sabiq dalam kitab ni Al-Badi' fi Furu' Malikiyah. Jadi tengoklah di sini para ulama ada iktibar yang banyak dalam masalah
bermuamalat dengan hadis dhaif sebegini, ya. Wa syahidu hadza annahu sallallahu alaihi wasallam lam yakun minhu syai'un yukrah. Syahid yang kita nak dapat di sini, apa yang kita nak faham di sini ialah tidak ada sesuatu pun yang keluar daripada Nabi itu yang menyebabkan tidak disukai ataupun benda yang dikotor, wala ghairu tib, dan tidak ada benda yang tidak wangi, yang tidak baik yang keluar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa minhu hadisu Ali radhiyallahu taala anhu ghassaltu Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali kata, aku memandikan jenazah Nabi. Fa dhahabtu anzuru ma yakunu minal mayit, maka aku cuba memerhatikan apa yang keluar daripada mayat. Falam ajid syai'a, tapi aku tidak dapati apa-apa. Biasalah, antara tata cara mandian jenazahnya ialah dikeluarkan kotoran yang ada daripada perut mayat. Dah, apa yang ada dalam perut mayat tu dikeluarkan. Tapi kata Sayyidina Ali, aku tak jumpa. Aku tidak dapati sebagaimana yang didapati pada mayat-mayat biasa, tak ada. Faqultu tibta hayyan wa maita. Maka aku kata, ya Rasulullah, kamu ni suci bersih masa hidup, masa mati pun suci bersih. Qala wa sata'at minhu rihun tayyibatun lam najid mithlaha qat. Katanya, dan semerbaklah daripadanya bau wangi yang tidak kami dapati seumpamanya langsung. Tak ada pernah bau seumpama itu. Wa mithluhu qala Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu hina qabbala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba'da mauti. Seumpama itulah Sayyidina Abu Bakar ketika dia mencium Rasulullah setelah Rasulullah wafat. Wa minhu syurbu Malik ibn Sinan damahu yauma Uhud. Antaranya ialah kisah tentang minumnya Malik ibn Sinan. Malik ibn Sinan meminum darah Nabi pada hari peperangan Uhud. Wa masuhu iyah wa taswihu, Nabi dia hirup darah Nabi, dan wa taswihu sallallahu alaihi wasallam zalika lahu, dan membenarkan Nabi buat begitu. Nabi membenarkan buat begitu. Taswih, kebenaran Nabi baginya. Nabi tak halanglah. Wa qauluhu lan tusibahun nar, maka Nabi kata kepadanya, tidak akan kena kepada kamu ni api neraka. Kamu minum darah aku, maka tidak akan kena kepadamu api neraka. Wa mithluhu syurbu Abdullah bin Zubair dama hijamati. Antaranya ialah bagaimana Abdullah bin Zubair meminum darah berbekang Nabi. Nabi berbekang, jadi darah yang bekang Nabi itu dikumpulkan. Abdullah bin Zubair minum. Faqala lahu alaihi salam, wailun laka minan nas wa wailun lahum minka. Celaka ni maksud apa ni? Ini Nabi SAW memberi isyarat kepada Abdullah bin Zubair. Fitnah yang dia akan dapat. Abdullah bin Zubair kan setelah wafat berlaku fitnah antara dia dengan Umayyah kan. Jadi Nabi kata akan mendapat kesusahan kamu daripada manusia. Dan mereka akan jadi susah kerana kamu. Sebagaimana kisah dalam sejarah berlaku konflik antara Abdullah bin Zubair ni dan juga dengan Umayyah setelah kewafatan Nabi, setelah pada itulah, dan setelah kewafatan Khulafa ar-Rasyidin. Walam yunkirhu alaihi, dan Nabi tidak ingkar perbuatan Abdullah bin Zubair. Wa qad ruya nahwun min hadza anhu, dan diriwayatkan seumpama ini daripada Nabi, fi imra'atin syaribat baulahu, pada masalah seorang perempuan yang pernah minum kencing Nabi SAW. Faqala laha lan tashtaki waj'a batnika abada, kamu tidak akan mengadu sakit perut selama-lamanya. Maknanya kamu tidak akan ada penyakit sakit perut lah. Jadi benda begini khususiyah pada Rasulullah SAW saja. Kita tak boleh nak buat pada manusia ni. Jangan kata kita ada tok guru, tok syekh kita buat ni, tak boleh. Ini khususiyah. Benda yang berkaitan dengan perkara kotor ataupun najis ni, ini khususiyah Nabi saja. Darah, apa lagi, air kencing tak boleh. Nak minum darah tok guru, darah tok syekh tak boleh. Air kencing tok syekh lagilah. Sebagaimana setengah ajaran-ajaran sesat buat, guna apa najis dan seumpama itu sesat belaka. Kita ahli sunnah wal jamaah, ini khususiyah berkaitan dengan Nabi SAW. Adapun benda yang bukan bentuk kotoran lah, macam minum daripada bekas minuman, ada sisa makanan, benda yang tidak pada syarak, tidak dianggap najis atau kotor, maka itu tak ada masalah.
walam ya'mur ahadan minhum bighasli famihi wala nahahu an audatin, dan Nabi tidak larang seorang pun daripada basuh mulut. Tidak suruh seorang pun basuh mulut. Maknanya lepas buat tu Nabi suruh basuh mulut. Yalah, kalau benda itu najis, kalau kita minum kena basuh mulut lah, tapi Nabi tidak suruh basuh mulut, dan Nabi tidak larang diulang lagi. Nabi tak kata lepas ni jangan buat. Nabi tidak larang daripada diulang. Wa hadithu hadhil mar'ati allati syaribat baulahu, hadis perempuan yang minum kencing Nabi ini sahihun, ini sahih. Alzama Daruqutni Musliman wal Bukhari ikhrajahu fi sahih. Daruqutni peliklah. Kenapa tidak Imam Bukhari tidak keluarkan dalam kitab sahihnya, dan Imam Muslim tidak keluarkan dalam kitab sahih. Padahal ini sahih. Wasmu hadhil mar'ah Barakah. Nama perempuan ini Barakah, nama dia tu. Waktu lifa fi nasabiha, tapi ulama khilaf pada nasabnya. Dia ni daripada kabilah mana. Wakilah ia Ummu Aiman, kata satu pandangan nama dia ni Ummu Aiman. Wa kanat takhdumun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia ni khidmat kepada Nabi. Qalat wa kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qadahun min aidan. Nabi SAW ada satu bekas daripada qadah ni bekas daripada aidan. Aidan di sini ia kata nakhlu tawi al-munjarid. Jadi bekas yang dibuat daripada batang pokok tamar. Yudha tahta saririhi, yang diletak di bawah katil Nabi. Yabulu fihi minal lail, Rasulullah SAW buang air pada waktu malam dalam bekas itulah. Fabala fihi lailatan, Rasulullah satu hari buang air dalam bekas itu. Thumma ftaqadahu, kemudian baginda keesokan cari tak jumpa. Falam yajid fihi syai'an, tak jumpa sesuatu. Mana kencing yang apa yang telah dia dibuang di situ. Fasa'ala Barakah anhu, dia tanya Barakah kat mana semalam tu. Faqalat kuntu ana atsyanah, aku bangun dalam keadaan aku dahaga. Fasharibtuhu wa ana la alam, lalu aku minum dalam keadaan aku tidak tahu. Jadi seakan-akan benda itu tersilap minum, tapi Rasulullah SAW tidak marah, dan Rasulullah kata itu menjadi obat kepada kamu tidak akan ditimba penyakit perut selama-lamanya. Wa rawa hadithahu Ibnu Jurayj wa ghairuhu. Wa kana sallallahu alaihi wasallam qad ulida maktunan maqtu'as surati. Rasulullah SAW dilahirkan dalam keadaan telah dikhatan dan telah terpotong tali pusatnya. Wa ruya an ummihi Aminah, diriwayatkan daripada ibunya Aminah annaha qalat wa qad waladtuhu nazifan ma bihi qazar. Aku telah beranak dia dalam keadaan bersih, tidak ada padanya kotoran pun. Ini khususiyah dan juga mukjizat yang diberi kepada Nabi SAW, kelebihan yang Allah Ta'ala berilah. Tapi kalau ikutnya di perkara yang sebelum daripada kerasulan ini dipanggil sebagai irhas. Irhas. Nabi perkara-perkara pelik. Tapi di sini kelebihan dan juga apa yang Allah Ta'ala tunjukkan pada kelahiran Nabi sangat banyak. Dan kita dapati bahawa ini ditulis dan diriwayatkan ulama dalam kitab sirah. Dalam kitab sirah dan juga dalam hadis yang menceritakan ataupun qasidah-qasidah, himpunan-himpunan menceritakan tentang maulid Nabi SAW. Dan kita dapati sanadnya ada sebahagian dan kebanyakannya lemah. Sebab apa? Kita tidak pelik lah. Benda ini, cerita yang berlaku pada awal kelahiran Nabi, yang mana sahabat-sahabat ini mendengar cerita tersebut daripada siapa? Daripada orang yang ada bersama dengan Nabi sejak Nabi lahir, sejak Nabi kecil. Cerita tu masyhur di kalangan penduduk-penduduk Mekah. Sebab itu kadang-kadang berkaitan dengan kisah sirah Nabi ni, ulama tidak meneliti sangat ataupun tidak menekankan sangat pada sanad. Kenapa? Kerana kadang-kadang kisah tersebut benda yang telah masyhur. Bukan saja orang Islam yang terkemudian, bahkan benda itu awal lagi. Bahkan orang Quraisy sendiri, cerita itu masyhur bagaimana lahirnya Nabi SAW dalam keadaan yang pelik.
Lepas tu kita dengarlah ada orang yang pandai berfalasafah pula, dia kata kalau begitu tidak akanlah orang musyrikin Mekah melawan Nabi SAW. Kalaulah Nabi lahir dalam keadaan begitu, Nabi lahir dalam keadaan yang pelik, tentulah orang musyrikin Mekah akan beriman dengan Nabi. Dia lupa pada satu perkara. Bagaimana Nabi Musa alaihissalam tunjuk mukjizat jelas-jelas kepada Firaun dan pengikut? Adakah Firaun dan pengikut dia percaya? Tak percaya juga. Jadi hujah kata kalau berlaku benda pelik pada kelahiran Nabi, tentu orang musyrikin Mekah ni takkan kufur dengan Allah Ta'ala, takkanlah halang Nabi, takkanlah melawan Nabi, tapi akan beriman. Tak betul tu. Nabi-Nabi sebelum ni pun Allah Ta'ala jelas tunjuk mukjizat depan mata musuh dia. Ada beriman? Tak beriman juga. Orang yang tak dapat hidayah tak beriman juga. Jadi tak peliklah benda itu. Benda itu, cerita tu masyhur di kalangan penduduk Mekah. Tapi bila Rasulullah isytihar diri sebagai Rasul, orang tak beriman, tak pelik. Bukan benda pelik yang kita kata hujah kita nak menafikan. Itu menunjukkan bahawa apa yang berlaku tak berlaku benda pelik pada kelahiran Nabi. Nampak? Dan ada perkara yang berlaku dalam perkara pelik berlaku masa kelahiran Nabi tu, ada benda yang sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kena ingat, jangan kita pukal secara mudah, kita nak pukal kata benda ini tak logik lah, tak masuk akal lah. Habis. Kat mana tadi ya? Wa Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ma ra'aitu farja Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qad. Kata Aisyah, aku tak pernah lihat secara terus, tak pernah aku lihat langsung dengan maksud lihat secara direct faraj Nabi sallallahu alaihi wasallam qad, langsung tak pernah aku. Wa makna dijaga Rasulullah SAW sampaikan sebegitu. Wa an Ali radhiyallahu ta'ala anhu awsan Nabi sallallahu alaihi wasallam la yaghsiluhu ghairi. Nabi wasiat kepada Sayyidina Ali, jangan mandi akan dia selain aku. Jangan mandi akan baginda selain pada aku. Nabi kata jangan orang lain mandi. Fa innahu la yara ahadun aurati illa tumisat ainah. Tidak akan ada seorang pun yang melihat kepada auratku kecuali akan ditarik matanya. Allah Ta'ala akan tarik panca indera matanya. Wa fi hadis Ikrimah an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu annahu sallallahu alaihi wasallam nama hatta sumi'a lahu ghati. Okey, satu lagi kita perhatian ataupun tambih yang perlu kita lihat di sini, beberapa hadis di sini diriwayatkan, jadi kita ambil atas dasar sardul ahadis, terangkan makna. Dalam setengah daripada hadis tersebut ada yang ta'arud makna dengan kisah yang sebahagian. Itu kerja kemudianlah siapa yang ingin mengkaji dan meneliti lebih, maka bukalah bab yang berkenaan dan carilah dari segi adakah hadis lain yang makna yang berlawanan ataupun ada maklumat tambahan kepada hadis itu serah kepada mereka yang ahli. Apa yang kita buat di sini ialah kita membaca daripada kitab Asy-Syifa karangan Qadhi Iyad, dan apa kita nak cuba faham apa yang dibawa daripada hadis-hadis yang beliau pilih. Jangan pula kata condemn, ini Ustaz tak betul lah ni, apa yang dibuat ini bertentangan hadis sahih. Itu sekarang ni kita bukan dalam masalah nak mengkaji satu hadis dan juga melihat mana hadis yang lebih rajih, yang kuat pasal tu. Kita tujuan mengambil barakah dan juga mengkaji serta membuat mendapatkan apa yang tersimpan daripada ilmu yang diletakkan, yang cuba dikongsi kepada kita oleh Qadhi Iyad dalam kitab beliau ni. Dia cakap hadis ni kena ahli dia lah. Jadi carilah ahli yang layak. Wa fi hadis Ikrimah an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu annahu sallallahu alaihi wasallam nama hatta sumi'a lahu ghatit. Nabi tidur sehingga didengar daripadanya ghatit. Ghatit ni apa dia? Kita kata mengeruh, berdengkur, berdengkur. Nabi tidur sehingga dengar berdengkur. Jadi berdengkur ni benda yang tidak pelik lah, benda yang normal. Berdengkur ni ada banyak jenis dengkurannya, ada dengkur penyakit ada juga, tapi ni dengkur yang normal. Faqal ma
Lalu Nabi berdiri fasalla dan Nabi semayang walam yatawadda dan Nabi tidak berwuduk. Qala Ikrimah li'annahu kana mahfuza. Ya, apa yang syahid di sini? Nabi berdengkur ni alamat tidur. Tidur yang mana tidur sungguh lah, bukan mengantuk ni. Tiba-tiba Rasulullah bangun semayang tak ambil wuduk. Kalau ikutnya, tidur ni perkara membatalkan wuduk. Kenapa Rasulullah tidak ambil wuduk? Kata Ikrimah, Rasulullah mahfuzan, terpelihara. Masa tidur pun Rasulullah SAW sebenarnya tidak tidur hatinya. Tanamu ainaya wala yanamu qalbi. Mata kami para anbiya, Nabi kata ni tidur tapi hati kami tidak tidur, tidak lalai. Jadi kami tahu dan kami sedarlah maksudnya. Mata tu tidur atas dasar sebagai keperluan jasad sebagai manusia. Tetapi hati baginda Nabi dan para Nabi ini tidak lalai dan tidak putus daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila begitu, maka tidak batal lah wuduk. Yang kita tidur ni, kita batal wuduk sebab kita tidur, kita tak sedar. Mata kita pun tutup, hati kita pun tutup. Hati kita tak sedar. Sebab ada kebarangkalian keluar najis ataupun keluar angin ketika tidur, kita tak sedar. Ada pun para Nabi, mereka tidak tidur hati mereka, tidak lalai. Qala faslun fi wufuri aqlihi wa zakai lubbihi wa quwwati hawasihi. Fasal pada menyatakan sempurnanya akal Nabi, cerdiknya hati Nabi SAW, cerdiknya akalan Nabi, kuatnya hawas panca indera Nabi, wa fasahati lisanihi, petah dan juga fasihnya lidah Nabi SAW, wa i'tidali harakatihi, dan seimbangnya pergerakan Nabi SAW. Wa amma wufuru aqlihi, adapun sempurna akal Nabi, wa zaka'u lubihi, cerdiknya akalan Nabi ni, wa quwwatu hawasihi, kuatnya panca indera Nabi, wa fasahatu lisanihi, dan fasih lidah Nabi, wa i'tidalu harakatihi, dan seimbang pergerakan Nabi, wa husnu syama'ilihi, dan baiknya peribadi dan akhlak Nabi. Fala miryata, tidak ada keraguan, annahu aqalan nasi wa adkahum, baginda Nabi lah yang paling berakal, paling bijak di kalangan manusia. Dan begitulah sifat para Nabi, para Rasul, mereka itu orang yang paling bijak dan paling cerdik di kalangan ahli zaman tersebut. Wa man ta'ammala tadbirahu, siapa yang memerhatikan cara tadbir urusan Nabi, amra bawatinil khalqi wa zawahirhum, cara Nabi urus batin makhluk dan juga zahir makhluk ini, bagaimana Nabi urus segala urusan yang zahir dan segala urusan-urusan yang tersembunyi di kalangan makhluk, wasiyasata ammati wal khas, bagaimana Nabi menguruskan orang umum dan juga orang khusus, ma'a ajibi syama'ilihi, beserta akhlak-akhlaknya yang begitu mentakjubkan, wa badi'i siyarihi, dan juga perjalanan Nabi yang begitu cemerlang, begitu baik, begitu hebat. Fadlan amma afadahu minal ilmi, lebih-lebih lagi apa yang Tuhan anugerahkan daripada ilmu, wa qarrarahu minasyar'i duna ta'allumin sabaqa, dan Allah Ta'ala berikan daripada syarak itu tanpa terdahului, tanpa pelajaran yang didahului, tanpa belajar, wala mumarasatin taqaddamat, dan tanpa berlaku mumarasah, buat eksperimen ataupun buat uji kaji, buat mumarasah ni tanpa pernah dibuat sebelumnya, wala mutala'atin lil kutubimu, tanpa kepada pembacaan kitab-kitab, lam yamtari. Ni jawab waman ta'ammala, jawabnya lam yamtari, dia tidak akan ragu, tidak syak fi rujhani aqlihi, pada lebihnya akal Nabi, wa thuqubi fahmihi, dan telusnya kefahaman Nabi, dalamnya kefahaman Nabi, li awwali badihatin, pada permulaan tengok pun dah reti dah. Tanpa perlu baca banyak, tengok sikit saja perbuatan Nabi tahu dah, ini orang ni hebat ni, orang ni orang yang cerdik ni. Wa hadza ma la yahtaju ila taqririhi li tahqiqihi, ini perkara yang tak perlu kita hurai untuk mentahqiqkan kebenarannya, memang benda ini yang telah maklum. Wa qad qala Wahb bin Munabbih, telah berkata Wahab ibn Munabbih, qara'tu fi ahadin wa sab'ina kitaban, aku baca
71 kitab. Fawajadtu fi jami'iha, aku dapati pada keseluruhannya anna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, bahawa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam arjahun nasi aqla, orang yang paling rajih akalnya, paling cerdik akalnya, wa afdaluhum ra'yan, dan paling elok pandangan dan pendapat dia. Itu paling pendapat yang paling bernas. Wa fi riwayatin ukhra, riwayat lain pula disebut fawajadtu fi jami'iha, aku dapati dalam semua kitab yang aku baca itu anna Allah Ta'ala lam yu'ti jami'an nasi min bad'i ad-dunya ila inqidaiha, Tuhan tak beri kepada seluruh manusia sejak daripada mula dunia sampai habis minal akli, daripada akal itu, fi jambi aklihi, seumpama akal yang ada pada diri Nabi SAW, illa kahabbati ramlin baina limalid dunia, kecuali seumpama sebiji pasir di antara pasir-pasir dunia. Jadi kalau ada kepada manusia lain tu nak banding dengan akal yang ada pada Nabi, yang ada pada manusia sejak Tuhan cipta daripada awal dunia sampai akhir, itu hanya sebiji daripada pasir, nak diumpamakan dengan pasir-pasir dunia. Pasir-pasir dunia itulah akal yang Tuhan beri pada Nabi, kebijaksanaan Tuhan beri pada Nabi, hikmah yang Tuhan beri pada Nabi. Orang manusia ni sebiji pasir. Sebiji pasir tu bukan main dah. Bahasa Terengganu sebut gong. Bukan main gong dah, bukan main dah, bukan main nunjuk dah. Oh, akulah bijak sekali, akulah cerdik sekali, akulah pandai sekali. Nampak, bukan main dah. Itu maknanya manusia ni setara hak tu cerdik pun maknanya gong lah. Sangat sombongnya dengan orang lain. Mentang-mentang cerdik dah. Yelah, akal ni nikmat Tuhan bagi. Cerdik ni Tuhan bagi. Yang kadang-kadang kita lahir tu Allah Ta'ala beri kecerdikan dah pada setengah orang. Ada orang tu Tuhan beri payah dia, tapi kerana usaha dia jadi lebih pada orang. Ada orang tu Tuhan beri sejak secara fitrah dah. Tiba-tiba dia rasa takjub dan mempelekehkan orang. Pelekeh orang. Jadi ni dia lupa bahawa Tuhan beri tu boleh tarik balik. Sekejap Tuhan tarik balik, jadi tak cerdik ni. Waktu kita tak pelik. Kita nampak cerdik ni. Ada pakat dia ni. Dah, ada CJ banyak ni. Tapi bila bak ni jadi tak cerdik. Tu makna ada benda masalah yang menyebabkan Allah Ta'ala tarik balik. Dia rasa dia cerdik, tapi dia tengok saya tak cerdik dia ni. Perbuatan tak cerdik. Na'udzubillah. Allahumma fasalna. Ya Allah, peliharalah kita. Mana tadi? Wa qala Mujahidun kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama fi sholati yara man khalfahu. Nabi SAW bila berdiri sembahyang, dia melihat daripada belakang, kama yara man baina yadai, di mana dia lihat orang depan dia. Wa bihi fusira qawluhu ta'ala wa taqallubaka fis sajidin, kami bolak-balikkan engkau pada sujud. Antara penafsiran bagi ayat itulah bahawa Nabi melihat sahabat Nabi daripada belakang sebagaimana melihat mereka daripada depan. Wa fi muwatta anhu alaihi salam, inni la arakum min wara'i dhahri, aku melihat kamu daripada belakangku. Wa nahuhu an Anas bin Malik fi sahihain. Wa an Aisyah mithlahu, daripada Sayyidina Aisyah seumpamanya, qalat ziyadatun zadahullahu iyyaha fi hujjatihi, satu kelebihan, satu perkara lebih yang Tuhan beri kepadanya daripada hujahnya. Wa fi ba'dhi riwayat inni la anzuru min wara'i kama anzuru ila man baina yadai, aku melihat daripada belakangku sebagaimana aku melihat daripada depanku. Wa fi ukhra ay wa fi riwayatin ukhra inni la ubsiru man min ubsiru man ubsiru min qafaya, aku melihat daripada belakang tekuk aku, kama ubsiru min baini yadai, sebagaimana aku melihat daripada depanku. Wa haka Baqiyah ibn Makhlad, Baqiyah ibn Makhlad meriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yara fi dhulmati kama yara fi dhaw, Nabi boleh melihat dalam keadaan gelap sebagaimana Nabi lihat dalam keadaan cerah.
wal akhbaru kathiratun sahihatun fi ru'yati sallallahu alaihi wasallam lil malaikati wasyayatin, dan banyak hadis-hadis yang menceritakan, yang sahih menceritakan bagaimana Rasulullah SAW melihat malaikat dan melihat syaitan. Wa rufi'an Najasyi lahu hatta shalla alaihi, dan diangkat, maknanya diperlihatkan Najasyi sehingga Rasulullah SAW sembahyang kepada mayang jenazah. Najasyi meninggal kan. Najasyi meninggal. Jadi Nabi tidak ada Najasyi di Habasyah, tapi Allah Ta'ala perlihatkan dan beritahu kepada Nabi sehingga Rasulullah menyuruh sahabat semayang. Wa Baitul Maqdis hina wasafahu liqirah, dan juga Allah Ta'ala angkat beri nampak ke Nabi Baitul Maqdis, yang mana Baitul Maqdis ada di Palestin lah. Apabila Quraisy minta bukti bahawa Rasulullah pergi suruh Nabi-Nabi ni pergi sungguh ke Baitul Maqdis, apa bukti? Dia minta Rasulullah sifatkan Baitul Maqdis. Ya, kena Allah Ta'ala angkat beri nampak ke Nabi Baitul Maqdis depan mata dia. Orang lain tak nampak lah, Rasulullah nampak. Ataupun Nabi nampak tembus jauh sampai nampak ke Baitul Maqdis. Dia boleh cerita satu. Wal Ka'batu hina bana masjidahu, hina buniya masjiduhu, dan Kaabah ketika dibina masjidnya, Allah Ta'ala berikan nampak pada Nabi. Wa qad hukiya anhu sallallahu alaihi wasallam annahu kana yara fi Suraya 11 najma. Dihikayatkan bahawa Nabi nampak pada Suraya tu, pada bintang Suraya, bintang di langit lah, 11 bintang yang ada sekitar dia. Wa hadhihi kulluha mahmulatun ala ru'yatil ain. Ini semua kita tanggung faham di atas bahawa Nabi nampak dengan penampakan mata, nampak dengan penglihatan mata. Wa huwa qaulu Ahmad bin Hanbal wa ghairihi. Qaulu Ahmad ibni Hanbalin, perkataan Ahmad ibn Hanbal dan selain Ahmad, bahawa nampak itu nampak dengan mata. Wa dhahaba ba'dhum ila raddiha ila al-ilmi. Sebahagian ulama mengembalikan kenampakan ini kepada ilmu. Maknanya bukan nampak dengan mata, nampak dengan maksud tahu. Ada juga yang menafsirkan nampak dengan maksud tahu. Wa dhawahiru tukhalif, tapi zahir hadis tersebut menyalahi pandangan yang mengatakan nampak ni maknanya tahu saja. Bahkan nampak ni nampak sungguh. Tak pelik lah benda ni Allah Ta'ala boleh buat pada alamul mithal, berlaku benda itu dijasadkan, dipenampakkan depan Nabi SAW. Wala ihalata fi dhalik, tidak ada kemustahilan pada demikian itu. Wahya min khawasil anbiya'i wa khalisihim wa khisalihim, dan itu daripada ciri para nabi, keistimewaan para nabi, khawas, ciri-ciri istimewa yang Tuhan beri pada para nabi, dan juga keistimewaan mereka. Kama akhbarana Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad al-Adli min kitabihi, hadatsana Abu al-Hasan al-Maqqari al-Firghani, حدثتنا القاسم بنت أبي بكر عن أبيها، حدثنا الشريف أبو الحسن علي ابن محمد الحسني، حدثنا محمد بن سعيد، حدثنا محمد بن أحمد بن سليمان، حدثنا محمد بن مرزوق، حدثنا همام قال حدثنا الحسن عن قتادة عن يحيى بن وثاب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال لما تجلى الله لموسى عليه السلام, bila Allah Ta'ala mentajallikan kepada Nabi Musa, kana yubsirun namlata ala safa, dia dapat melihat namlah, semut yang berada di atas bukit Safa, fi lailatul zalma, pada malam yang gelap, masirata asyrati farasikh, yang mana jaraknya 10 farsah daripada tempat dia berada tu, boleh nampak. Sebab apa? Kesan daripada tajalli Allah kepada Nabi Musa. Wala yab'udu ala hadha, maka tidak jauh, tak peliklah atas pandangan ini, atas riwayat ini, ayahtassa nabiyuna, bahawa diberi khususiah kepada Nabi kita. Kalau Nabi Musa pun ada riwayat yang mengata begitu dapat kuatnya panca inderanya sampai dapat lihat jauh, maka tidak peliklah keistimewaan tu diberi pada Nabi kita. Bima zakarnahu, apa yang kami sebut, min hadzal babi ba'dal Isra', selepas pada Isra'. Lepas pada Isra' kan, maka itu tajalli Nabi dapat dengan daripada melihat Allah Ta'ala ketika malam Isra' itu, tentulah lebih kuat. Wal hudwah, dan juga keistimewaan, bima ra'a min ayati rabbihil kubra, apa yang baginda lihat daripada ayat-ayat keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qad ja'atil akhbaru bi annahu sara'a rukanata, dan telah datang kisah
akhbar menceritakan Nabi pernah bergusti dengan Rukanah. Nabi bergusti, faham gusti? Main gusti dengan Rukanah. Wa asyadda ahli waqtihi, asyadda, Rukanah ni asyadda ahli waqtihi, orang paling gagah ketika itu. Wa kana da'ahu ila Islam, Nabi nak berdakwah pada Islam. Wa sara'a Abu Rukanah fil jahiliyah, dia pernah berlawan dengan Abu Rukanah dalam sebelum masa jahiliyah tu. Wa kana syadidan, dia orang kuat. Wa awadahu thalatha marra, dapat mengalahkan 3 kali Abu Rukanah. Wa kulla dhalika yasra'uhu Rasulullah SAW. 3 kali itu Nabi berlawan dengan Nabi, tapi kalah dia. Wa qala Abu Hurairah ma ra'aitu ahadan asra'a min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min masyi. Kata Abu Hurairah, tidak pernah aku lihat seorang pun lebih laju daripada Rasulullah pada perjalanan dia. Jalan Nabi laju. Wa ka'annama al-ardu tutwa lahu, seakan tanah itu dilipat. Tanah tu, jarak tu dilipat, jadi pendek bagi Nabi, cepat Nabi jalan. Wa inna lanujhidu anfusana lanujhidu anfusana wa huwa ghairu muktafirin, seakan kami ni memaksa diri kami dan Nabi tidak ada rasa apa-apa pun. Nabi tak rasa penat pun. Kami ni rasa susah nak kejar Nabi ni. Kita nak catch up dengan Nabi ni. Tapi Nabi tak ada apa-apa. Nabi tak rasa apa-apa. Bukan benda berat atas Nabi. Wa fi sifatihi anna dhahikahu kana tabassuma, dan pada sifat Nabi diceritakan bahawa ketawa Nabi itu ialah senyum. Wa idzal tafata ma'an, apabila Nabi berpaling badan dia. Badan berpaling. Bukan paling muka je. Paling sekali dengan badan. Sebab Nabi nak memberi, nak mengatakan bahawa pentingnya orang tu, Nabi tak beri muka je. Kita kadang bukan muka je. Mata. Kadang tak mata pun. Tak tengok orang pun. Tapi Rasulullah SAW berpaling sekali dengan badan. Wa idza masya taqallu'a. Bila Nabi berjalan seakan-akan terpacak, ka'annama yanhatu, kerana kuatnya jalan Nabi ni, macam jalan orang yang bersungguh, kuatnya. Ka'annama yanhatu minas sabab, seumpama Nabi ni turun daripada tempat yang tinggi. Jadi turun tempat tinggi itu macam mana? Makna jalan dengan keadaan gagah dan penuh dengan gah. Faslun fi fasahati lisanihi wa balaghati qawlihi. Ini fasal pada menyatakan fasihnya lidah Nabi dan balaghahnya perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah kita berhenti di sini. Kita akan sambung pada kesempatan yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahli. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahli. Jazallahu anna sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi rabbil izzati wa alhamdulillahi rabbil alamin. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير ذا طلع النور المبين نور خير المرسلين نور أمن وسلام نور حق ويقين سقه الله تعالى رحمة للعالمين فعلى البر شعاع وعلى البحر شعاع طلع البدر علينا من ثنيات